Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid semua. Jadi bersama Cikgu Amirul, kita akan mempelajari satu lagi unit baru iaitu unit 23, usahawan kita, dengan tajuk dia ialah Mawar Mekar. Jadi murid-murid sekalian pernah dengar perkataan mawar? Apa itu mawar? Mawar ialah sejenis bunga ataupun kita panggil bunga mawar atau nama lainnya ialah bunga ros. Baiklah, jadi kita akan lihat beberapa isi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi standard pembelajaran yang akan kita kuasai pada hari ini ialah 1.2.2, menjelaskan dan membanding beza maklumat tersirat dengan menggunakan idea yang kreatif dan kreatif. Bagi kriteria kerjaan pula, yang pertama, dapat mendengar dan menakul maklumat yang dibacakan oleh guru untuk mendapatkan idea dengan betul. Yang kedua, menulis maklumat isi tersirat dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas. Baiklah murid-murid, kita akan mempelajari tentang bunga mawar mekar. Jadi, apa itu mawar? Mawar ialah pokok bunga mawar merupakan sejenis tumbuhan berbunga yang sering ditanam sebagai pokok hiasan. Bunga mawar mempunyai bau harum. Mawar merupakan tanaman yang amat mudah diserang penyakit. Maksudnya, bunga mawar ini biasanya dijadikan sebagai hiasan. Contoh dia hiasan dalam rumah ataupun pemberian hadiah seperti gambar di sebelah ini. Ini ialah hadiah bunga mawar. Dan bunga mawar juga mengeluarkan bau yang wangi. Jadi bunga mawar juga sering digunakan sebagai minyak sebagai apa? Sebagai minyak wangi, sebagai shampoo dan sebagainya. Sabun pun kita guna juga bunga mawar. Dan akhir sekali, bunga mawar ni sering diserang penyakit. Apa yang dimaksudkan sering diserang penyakit? Gangguan-gangguan seperti haiwan perosak. Contoh dia serangga dan sebagainya. Adalah banyak sebab-sebab yang boleh menyebabkan bunga mawar ini rosak. Jadi kita akan lihat beberapa jenis bunga mawar. Jadi di dunia ini ada 4 jenis bunga mawar. Yang pertama ialah mawar merah. Yang kedua ialah mawar merah jambu. Yang ketiga mawar putih. Dan akhir sekali ialah mawar kuning. Jadi ada beberapa warna bunga mawar, iaitu ada 4 warna: merah, merah jambu, putih dan kuning. Jadi kita dah belajar sedikit tentang bunga mawar. Jadi untuk aktiviti yang seterusnya, murid-murid sila buka buku teks muka surat 159. Bunga mawar. Puan Aziza, Encik Silvan dan Puan Tan terlibat dalam rangkaian urus niaga bunga. Mereka mempunyai peranan yang berbeza tetapi saling bekerjasama. Jadi kita lihat, ini merupakan Puan Aziza, ini merupakan Encik Silvan dan ini merupakan Puan Tat. Jadi mereka ini mempunyai peranan yang berbeza. Contoh dia, Puan Aziza sebagai pemilik ladang. Manakala Encik Silvan pula ialah pengedar bunga dan Puan Tan pula ialah sebagai penjual bunga. Jadi terdapat beberapa ataupun fungsi antara mereka ini untuk urusan urus niaga bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Jadi untuk aktiviti yang pertama, tuliskan maklumat tersirat. Jadi kita lihat yang pertama. Pemilik ladang mawar iaitu Puan Aziza. Jadi ada 2, maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Maklumat tersurat ialah maklumat yang ada pada
satu petikan ataupun gambar. Okay, manakala maklumat tersirat ialah maksud daripada maklumat yang terdapat dalam teks tersebut. Okay, contoh dia, ladang yang luas dan moden, jadi dapat menghasilkan apa? Dapat hasil yang banyak. Okey, itu contoh dia. Okey, yang kedua, ramai pekerja. Jika ramai pekerja, apa kesan dia? Kerja menjadi cepat. Yang ketiga, menjaga kualiti. Jadi bila kita jaga kualiti kita punya bunga, jadi ia akan menarik pelanggan. Kalau bunga kita rosak, orang nak beli tak bunga kita? Orang takkan beli bunga kita. Jadi tugas Puan Aziza ialah pastikan bunganya berkualiti. Dan yang keempat ialah pelbagai jenis dan warna bunga ros. Jadi kalau kita pergi taman bunga ros, kita akan lihat pelbagai jenis warna bunga. Jadi apa maksud dia? Jadi ia akan menghasilkan pemandangan yang menarik. Bila kita pergi ke taman bunga, kita akan rasa tenang, rasa cantik, nak ambil gambar, bersuah foto. Jadi pemandangan yang menarik itu akan meningkatkan kita punya rasa untuk menikmati keindahan tanaman bunga tersebut. Seterusnya, terlihat pula pengedar bunga, iaitu Encik Sylvan. Van yang besar. Jadi bila van yang besar, maka boleh membawa banyak muatan. Yang kedua, van dilengkapi karbin sejuk. Apa fungsi karbin sejuk, cikgu? Karbin sejuk ialah untuk mengekalkan suhu bunga dalam suhu yang sejuk agar kesegaran bunga dapat dijamin. Maksudnya kalau lah dalam van tu panas, maka bunga akan layu. Tapi kalau dalam van tu sejuk, maka bunga akan terus segar. Jadi bunga tidak rosak. Yang ketiga, mengambil bunga awal pagi. Jadi bila kita ambil bunga pada awal pagi, pada awal pagi ni adalah waktu keluarnya embun. Jadi bila ada embun, bunga akan jadi lebih segar sebenarnya. Jadi bunga segar. Yang keempat, menghantar bekalan bunga mengikut jadual. Jadi penting tak untuk kita menghantar bekalan bunga mengikut jadual kepada siapa? Kepada penjual lah. Jadi penting untuk kita memudahkan urusan penjual. Jadi menepati masa. Jadi kita kena menepati masa lah. Contohnya, kalau kita ambil bunga pukul 6 dan kita kena sampai pada penjual pada pukul 7, jadi kita kena sampai sebelum pukul 7 supaya kita dapat menepati masa. Kalau kita tak menepati masa, apa maksud dia? Kalau kita tidak menepati masa, jadi kita tidak amanah dan kita akan menyusahkan urusan orang lain. Seterusnya, akhir sekali ialah penjual bunga, iaitu Puan Tan. Kedai yang luas dan menarik. Jadi Puan Tan ni mempunyai kedai yang luas dan menarik. Jadi memberikan keselesaan kepada pelanggan. Jadi kalau kedai kita luas kan, bila pelanggan masuk, pelanggan boleh pusing-pusing, duduk-duduk kejap, tengok mana yang berkenan, yang mana yang cantik. Jadi dapat mempengaruhi sebenarnya. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pembeli untuk membuat pembelian dalam kita punya jual beli. Yang kedua, harga jualan berpatutan. Bila harga jualan berpatutan, contohlah bunga mawar, harga yang pertama RM3. Harga yang kedua ialah RM5. Harga yang mana yang kamu akan beli? Yang RM3, betul tak? Jadi kita kena beli harga
yang murah. Tapi pastikan murah dan berkualiti. Jangan kita beli harga RM3 tapi bunga rosak. Baik kita pergi beli yang RM5. Baik kita kena semak dahulu sebelum membeli. Jadi bila harga jualan berpatutan, dia akan menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, jualan bunga segar. Jadi kualiti terbaik dan dijaga. Akhir sekali, perkhidmatan perhantaran ke rumah pelanggan. Jadi bila ada perhantaran ke rumah pelanggan, jadi ia akan memudahkan pelanggan. Jadi pelanggan perlu datang ke kedai tak? Tidak perlu. Jadi pelanggan hanya duduk di rumah saja. Lagi-lagi time COVID ni, tak perlu ke kedai. Biar orang yang di kedai datang ke rumah kita. Jadi kita dapat menyelamatkan diri kita dan mengurangkan risiko penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Okey, seterusnya cikgu ada sediakan 3 soalan pemahaman. Jadi sila jawab. Yang pertama, nyatakan peranan Puan Azizah dalam memastikan ladang mawarnya dapat menarik minat pelanggan. Jadi cuba fikirkan, ada beberapa maklumat yang telah disebut tadi boleh dijadikan jawapan untuk soalan yang pertama. Antara dia, ladang yang luas dan moden, mempunyai pelbagai jenis dan warna bunga ros. Jadi cuba bina ayat yang lengkap untuk jawapan yang betul. Yang kedua, apakah tugas Puan Tan sebagai penjual bunga? Jadi dalam jadual tadi juga cikgu telah sebutkan beberapa tugas Puan Tan. Jadi susun ataupun pilih maklumat-maklumat yang sesuai dan bina jawapan yang betul. Pastikan struktur ayat betul. Jangan kamu main letak saja. Macam mana nak tulis? Contoh dia, tugas Puan Tan sebagai penjual bunga ialah cari jawapan yang betul. Akhir sekali, nyatakan satu perbezaan tugas antara Puan Azizah, Puan Silva dan Puan Tan. Clue dia ialah tugas utama. Cuba cari apa jawapannya. Untuk latihan pengukuhan pula, cikgu sediakan satu latihan. Jadi cuba jawab. Dengar arahan dia, teliti maklumat di bawah ini, kemudian dengar dan beri respon terhadap dialog. Gambar di bawah merujuk tentang kegiatan ekonomi yang terbagi kepada 2, iaitu pertanian dan pelancongan budaya. Jadi ada beberapa bidang pertanian, contoh dia penanaman nanas, padi, bunga. Bagi pelancongan budaya pula seperti pembuatan sirami ataupun tembikar, bakul rotan, apa lagi tu? Sulaman dan lain-lain lagi. Jadi banyak pelancongan budaya di Malaysia sebenarnya. Jadi ada beberapa maklumat. Contoh dia, berbudi kepada tanah. Jadi pertanian di Malaysia ini mengajar kita supaya kita berbudi kepada tanah, guna atau memanfaatkan seberapa banyak tanah yang ada di muka bumi ini dengan pertanian. Yang kedua, bila ada hasil daripada pertanian, maka dapat menjana pendapatan. Seterusnya, contoh untuk pelancongan budaya pula, kita membuat tembikar, membuat rotan, membuat bakul daripada rotan ataupun alatan tradisional ataupun kitchen, cenderamata daripada hasil bumi, maka ianya dapat meningkatkan ekonomi negara sebenarnya. Dan akhir sekali, dapat mengurangkan aktiviti import. Tahukah anda bahawa terdapat beberapa makanan yang diimport daripada luar negara? Apa maksud import? Maksudnya kita beli daripada negara luar dan kita masukkan ke Malaysia dan kita gunakan. Jadi sebenarnya di Malaysia ni banyak kemudahan ataupun bekalan makanan. Jadi kita guna seberapa banyak bekalan makanan yang ada di Malaysia ini, dan kita kena yakin bahawa
bekalan makanan di Malaysia, segala produk buatan Malaysia semuanya berkualiti dan sihat untuk kita gunakan. Okey, untuk soalan pula, soalan yang pertama dia kata apa? Apakah kepentingan aktiviti di atas? Jawapan dia, antara kepentingan aktiviti di atas ialah jadi kamu tulis maklumat-maklumat yang ada di atas. Contoh dia dapat berbudi kepada tanah, dapat mencairkan ekonomi. Itulah antara jawapan dia. Tulis semua pun boleh. Seterusnya, apakah cabaran untuk memajukan kegiatan ekonomi di atas? Antara cabaran untuk memajukan kegiatan pertanian ialah ada ruang kosong dan ada ruang kosong. Jadi ada dua maklumat yang perlu kamu isi di situ. Cabaran untuk memajukan kegiatan pelancongan budaya ialah, jadi ada ruang kosong yang pertama dan ada satu lagi ruang kosong. Jadi ada 4 maklumat yang kamu perlu tulis. Jadi dekat sini ada pilihan jawapan yang telah cikgu sediakan. Jadi pilih mana jawapan yang kamu rasa betul. Jadi bila cabaran mesti perkara yang negatif. Contoh dia banyak haiwan perosak. Itu antara contoh perkara yang negatif. Jadi itu saja, semoga berjaya. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Cikgu harap semua murid cikgu dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan sekiranya ada soalan dan pertanyaan, sila ajukan kepada cikgu di grup WhatsApp kamu. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.